Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah buat kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bicarakan tentang bab adab membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Dan pada malam ni kita akan masuk kepada topik menangis ketika membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita masuk dalam bab ni, bab ini dinamakan sebagai adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam arti kata yang lain, adab ni adalah perkara yang sunat kita lakukan masa kita baca Al-Quran. Apa yang kita belajari sebelum-sebelum ni, dalam keadaan wudu, menghadap ke arah kiblat, berada pakaian yang bersih, kita baca secara tadabbur, itu sunat kita lakukan. Jadi pahala kita bagus, pahala kita berganda, berbanding dengan orang yang membaca Al-Quran tanpa menepati adab-adab tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara adab-adab yang boleh kita lakukan semasa kita baca Al-Quran yang kita nak pelajari pada malam ini, selain daripada kita dah belajar minggu lepas, mengulangi ayat itu berkali-kali, berulang-ulang kali, malam ni kita nak belajar tentang
galakkan ataupun disunatkan kita menangis ketika membaca Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, menangis boleh jadi dalam dua keadaan. Sama ada ketika kita sendiri yang baca Al-Quran, ataupun keadaan yang kedua apabila kita dengar orang lain baca Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ia adalah perkara yang sunat. Nanti kita akan dengar hadisnya insya-Allah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seseorang menangis ketika membaca Al-Quran telah dijelaskan dalam dua fasal sebelum ini. Dua fasal sebelum ini, apa fasal-fasalnya, apa topik-topiknya, kena undurlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Apakah perkara-perkara yang diajar oleh Al-Imam An-Nawawi, bila kita lakukannya kita boleh nangis. Kita boleh nangis bila kita membaca Al-Quran atau bila kita mendengar bacaan Al-Quran. Tapi yang kita fokus ni bila kita yang baca Al-Quran. Apa dua fasal sebelum ini? Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adalah membaca Al-Quran secara khusyuk dan tadabbur. Maksudnya bila kita baca, fokus pada bacaan itu, kita menghayati maksudnya, memahami maknanya, maka kita boleh menangis bila kita baca Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu ayat itu kita ulang banyak kali, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya dah sebutkan kisahnya. Satu malam tu baginda qiyamul lail, sepanjang malam itu baginda baca satu ayat saja. Ya tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalaulah engkau azab mereka, ya Allah, kalaulah engkau azab umatku, ya Allah, bukankah mereka itu hamba-hambamu, ya Allah, ya, ampunkanlah mereka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan ya Allah, sekiranya engkau ampunkan mereka, sekiranya engkau ampunkan umatku, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nangis-nangis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kuncinya. Pertama, khusyuk serta memahami maksudnya. Yang kedua, mengulangi ayat yang kita baca beberapa kali. Jadi daripada situlah Imam An-Nawawi kata telah dijelaskan punca untuk nangis itu dalam dua fasal, dua topik sebelum ini. Dan ia tu maksudnya menangis ketika membaca Al-Quran adalah sifat bagi arifin, ya, orang-orang yang mengetahui, serta syiar para salihin, ya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang salihah, dia boleh nangis bila dibaca Al-Quran, dia boleh nangis bila mana dia dengar bacaan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksudnya, dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk, ya. Jadi itulah keadaannya orang yang soleh, orang yang salihah bila baca Al-Quran, sampai begitu sekali tunduk wajah mereka. Nanti ada dalam satu riwayat yang disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana membaca Al-Quran sedangkan baginda berada di atas unta, maksudnya baginda baca dengan tunduk, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tawaduk, rendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi, banyak hadis dan athar salaf, ya. Athar ni maksudnya kata-kata para ulama yang terdahulu yang diriwayatkan mengenai situasi ini. Antaranya ialah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wabku. Kalian bacalah Al-Quran dan kalian menangislah. Kalian bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Fa illam tabku fatabakau. Jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis, ya. Di sini terjemahan dia, maka usahakanlah untuk menangis. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selain daripada terjemahan ini, ada yang menyebutkan bahawa
Fatabakau berarti buat-buatlah seperti menangis, ya. Buat-buatlah seperti menangis. Sebab apa? Bila kita mulakan dengan buat-buat dulu, lama-lama dia akan jadi betul-betul, jadi sungguh-sungguh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya disebutkan oleh para ulama, nangis ni dia sebenarnya dia spontan, dia datang sendiri. Ya, dia datang sendiri, bukan kita reka, bukan kita buat. Tapi sebelum dia nak datang sendiri, kena ada usahanya, kena cuba-cuba. Nangis-nangis, buat-buat nangis, lama-lama akan nangis betul-betul, ya. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah solat subuh berjemaah lalu membaca surah Yusuf, kemudian beliau menangis sehingga air mata mengalir jatuh di atas tulang selangkanya. Yang ni lah tulang selangka kan, tulang selangka yang ni. Jadi menangis sampailah ke janggutnya, sampailah jatuh, ya, ke tulang selangka, ke bahagian bahu macam ni. Dalam satu riwayat yang lain, perkara tersebut berlaku dalam solat Isya dan menunjukkan ia berlaku berulang kali. Jadi ada dua riwayat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Satu riwayat kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pada solat Isya baca surah Yusuf sampai nangis-nangis. Dalam satu riwayat lagi, Sayyidina Umar bin Khattab baca surah Yusuf dalam solat subuh sampai nangis-nangis. Jadi para ulama menyebutkan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ini, sebenarnya banyak kali Sayyidina Umar nangis di dalam solatnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum pergi pada part yang lain, nak bagi tahu, tak apa, saya baca sikit lagi. Dalam satu riwayat lain lagi, beliau menangis. Beliau tu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sampailah sehingga tangisannya didengari daripada belakang saf-saf solat. Sampai belakang-belakang boleh dengar tangisannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak sama macam sekarang. Sekarang ni kalau imam nangis memang semua orang dengar. Sebab apa? Kita ada mikrofon kan, ya. Ada speaker boleh didengari. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab maksudnya nak bagi tahu, dia nangis tu teresak-esak sampai kuat, sampai boleh didengari oleh orang-orang belakang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu gambaran tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma saya nak selitkan satu perkara je lah tentang surah Yusuf ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Surah Yusuf ni luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, satu ketika ada satu masjid tu jemput saya untuk mengajar tafsir Al-Quran, dan waktu tu memang disuruh ajar surah Yusuf. Memang luar biasa sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Surah Yusuf tu, Masya Allah, Allah jadikan setiap potongan dia tu, setiap episod tu ada pengajaran yang sangat-sangat relate dengan kehidupan pada hari ini. Memang kita boleh, satu surah Yusuf tu memang boleh jadikan iktibar, boleh jadikan pengajaran. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baca terjemahan surah Yusuf. Nak lebih lagi, baca tafsir Al-Quran tentang surah Yusuf. Bayangkan seorang yang tak bersalah, seorang Nabi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi di usia kecilnya dia dibenci oleh adik-beradik dia, adik-beradik tiri lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ibu lain. Tapi bayangkanlah, seseorang kecil dibuang daripada keluarganya, dicampakkan dalam perigi, dijual oleh adik-beradiknya. Tak sedih tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tapi macam itulah lumrah dunia. Benda tu memang berlaku pada hari ini. Walaupun bukanlah buang dalam perigi, tapi buang keluarga, pulaukan daripada keluarga, boleh jadi. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak salah apa-apa pun, tapi diperlakukan macam tu. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah, dia tercampak keluar daripada keluarganya, dicampak dalam perigi, kemudian dia hidup dalam istana. Dia dibesarkan dalam istana. Tapi sampai satu masa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, diuji lagi oleh isteri pembesar. Lalu apa berlaku tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dia difitnah hingga akhirnya dia rela masuk ke dalam penjara. Dia salah ke? Dia tak salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, apa salah saya? Kenapa Allah buat macam ni kepada saya? Kenapa saya kena macam ni? Kenapa saya kena macam ni? Ya, apa salah saya? Saya salah sangat, saya jahat sangat ke? Kenapa orang lain tak kena? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Nabi Yusuf saja iktibar besar buat kita. Iktibar yang sangat besar buat kita.
Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang sangat-sangat boleh dipelajari adalah apa dia? Satu-satu kecelakaan, satu-satu musibah, pasti di sebaliknya ada hikmah. Tapi hikmah tu rahsia, tak tahu bila. Boleh jadi kita jatuh hari ni, boleh kita dianiaya hari ni. Hikmah dia tak nampak esok lusa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hikmahnya boleh jadi selepas 20 tahun, 30 tahun, bahkan 80 tahun. Lama sekali. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah yang kita boleh belajar kalau kita baca dalam tafsir surah Yusuf. Itu sebab tak hairanlah kenapa Sayyidina Umar nangis-nangis membacanya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, tak surah panjang pun tak apa, surah pendek-pendek pun boleh buat kita nangis. Nanti sebelum masuk pada topik baru, saya cuba share sikit sikit saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dalam satu riwayat diriwayatkan dalam satu riwayat daripada Abu Raja, katanya, ra'aitu Ibnu Abbasin wa tahta ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu'. Artinya aku melihat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan calang-calang sahabat. Kerana apa? Dia merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas tu nama bapanya, ya. Abbas ni siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sepupu. Yang pertama dia sahabat Rasulullah, yang kedua dia sepupu Rasulullah, dan yang ketiga dialah orang yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa baginda buat dia. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam urusan agama, pandai dalam bidang agama, dan ajarkanlah dia takwil, iaitu ilmu tafsir Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau yang belajar ilmu tafsir akan jumpa tafsir Ibnu Abbas, ya. Tafsir Ibnu Abbas maksudnya dia seorang sahabat yang banyak mentafsirkan Al-Quran, memberi pandangan tentang ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi kenapa dengan dia? Apa orang cerita pasal dia? Disebutkan aku melihat Ibnu Abbas, di bawah dua matanya, di dua bawah matanya terdapat garisan seperti tali selipar yang usang disebabkan aliran air mata. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa air mata kita ni dia masin, ya. Jadi dia bukan air biasa-biasa yang kena pada wajah. Jadi bila dia kerap sekali, maka dia akan bagi kesan, ya, sama ada kesan warna, ya, pada kulit, kan, nampaklah kesan daripada tangisan tersebut. Jadi luar biasa ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi sebab apa? Sebab dia tahu tafsir, dia tahu pengertian Al-Quran. Tu yang membuatkan dia boleh nangis, ya. Diriwayatkan daripada Abu Salih, beliau berkata, qadima nasu min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yaqra'ul Qur'an wa yabkun faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu hakadha kunna. Artinya, sekumpulan manusia daripada kalangan penduduk Yaman datang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini maksudnya ahli Yaman, orang-orang Yaman ni berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Madinah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah di Madinah. Lalu mereka membaca Al-Quran dan nangis-nangis, ya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, kami juga seperti ini dahulu, hakadha kunna, dulu-dulu kami pun begini juga, ya. Kami pun nangis juga bila mana membaca Al-Quran, ya. Dan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa orang Yaman itu adalah orang yang memiliki hati yang paling lembut, paling lunak lah, yang mudah, ya, memahami, menangis bila baca Al-Quran, ya. Diriwayatkan daripada Hisham, katanya, kadangkala aku dapat mendengar tangisan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pada waktu malam ketika dia sedang bersolat. Muhammad bin Sirin merupakan tabi'in.
Tabi'in ni adalah generasi selepas para sahabat ya. Para sahabat ni adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan jumpa dengan baginda. Adapun para tabi'in ini ada dua. Pertama, tabi'in yang memang hidup sezaman dengan baginda. Hidup sama-sama Rasulullah hidup, mereka pun dah hidup dah, mereka dah lahirlah maksudnya. Tetapi mereka tidak pergi ke Madinah ataupun Mekah bersua muka dengan baginda. Contohnya bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal sebagai duta Islam ke Yaman. Hantar ke Yaman, ajarkan Islam ke sana. Jadi orang-orang yang di Yaman tak adalah bila dengar Muaz bin Jabal mereka pun pergilah ke Madinah, tak. Mereka belajar dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini orang-orang yang belajar dengan Muaz bin Jabal, orang-orang yang jumpa para sahabat ini namanya tabi'in. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula adalah tabi'in yang bila mereka lahir-lahir saja Rasulullah telah pun wafat. Tak jumpa, tak sempat hidup sezaman dengan baginda. Jadi bila mereka lahir, contohnya mereka dekat Madinah, mereka lahir di Madinah, mereka lahir-lahir saja membesar, ketika itu mereka diajar oleh para sahabat. Mereka ni namanya tabi'in. Maksudnya tak hidup sezaman dengan baginda ya. Jadi Muhammad bin Sirin rahimahullah taala radhiyallahu anhu merupakan tabi'in. Jadi dia merupakan seorang yang bila dia baca Al-Quran ya, dalam solatnya di tengah-tengah malam terdengar tangisan dia ya. Lalu Imam An-Nawawi berkata sebenarnya banyak lagi athar, banyak lagi kisah yang menceritakan tentang hal ini, hal yang para sahabat nangis, para tabi'in nangis, para ulama salaf nangis, banyak sekali dan tidak terhitung bilangannya. Apa yang kami kemukakan dan tunjukkan tadi sudah pun memadai, cukuplah ya, katanya wallahu a'lam. Cuma ada satu pesanan Imam An-Nawawi ya, petikan daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya. Ada pesanannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala? Menangis digalakkan semasa membaca dan mendengar bacaan Al-Quran ya. Baca Quran pun nangis, dengar orang baca Quran pun nangis. Beliau berkata lagi, cara untuk dapatkannya tu apa? Dapatkan nangis tu ialah seseorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan daripada Allah, ancaman keras dan janji yang terdapat di dalamnya. Bila dengar janji-janji, kita baca janji-janji, maka kita nangis tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian dia merenung pula ketidakpeduliannya pada semua perkara tadi. Contohnya bila dia baca tentang ayat-ayat cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, dia sedihlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bimbang bagaimana kalau tak dapat masuk dalam syurga. Dia bimbang, dia risau, dia sedih kalau macam mana kalau Allah campakkan dia dalam neraka, dia nangis. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bertambah nangis bila dia renung diri dia tak peduli pun, diri dia tidak bertindak apa-apa pun ya, untuk beramal soleh ke, untuk bersedekah ke, untuk datang masjid ke, untuk solat jemaah ke, untuk baca Quran ke. Dia bimbang ya, aku tahu benda-benda macam ni tapi tak membuatkan dia berubah ya. Jika perasaan sedih, jadi di sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya, dekat sini dalam Imam Al-Ghazali dia bagi pesanan pada kita, dalam masa yang sama dia bagi peringatan juga. Apa katanya? Jika perasaan sedih dan tangisan tidak dialaminya, kalau baca Quran tak boleh nangis, kalau dengar Al-Quran tak boleh nangis, seperti yang dialami oleh golongan khawas ya, golongan yang khusus, maka menangislah disebabkan kecuaian tersebut, kerana hal itu antara musibah yang terbesar ya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kata Imam Al-Ghazali, kalaulah bila baca Quran tak boleh nangis, bila dengar Al-Quran tak boleh nangis, maka kamu kena nangis. Sebab apa? Sebab Al-Quran tidak memberi kesan pada kamu. Macam itulah kata Imam Al-Ghazali ya.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama antara sebab-sebab seseorang itu tidak boleh menangis ketika mana membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran adalah disebabkan hati yang keras, ya. Jadi takutlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekiranya kita termasuk dalam golongan tersebut, na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita mudah untuk mengamalkannya. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang dia tak boleh nangis daripada depan orang, ya. Dia nangis seorang-seorang saja, macam tu, ya. Tadi bukanlah bermaksud bila kita baca Quran tu daripada depan orang kita baca Quran kita nangis, taklah, ya. Mungkin ada orang dia tak boleh nak nangis depan orang, tapi dia akan nangis bila seorang-seorang, macam itulah, ya. Jadi cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Ada orang dia nangis juga bila baca Quran. Sebab apa? Sebab ustaz marah-marah dia, ya. Ni tak betul, ni salah, dia nangis-nangis je. Itu bukan sebab nangis sebab baca Quran, itu nangis sebab kena marah dengan ustaz baca salah, ya. Tak, bukan yang tu. Tapi disebabkan oleh dua perkara tadi, sebab khusyuk dia baca dengan memahami maksudnya, yang kedua ulang balik. Habis dah bab tu, topik tu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak share sikit saja, ya. Tentang surah-surah yang pendek-pendek saja sebenarnya dah memadai untuk kita insaf, ya. Bila kita insaf, muhasabah diri kita, rasa bersalah pada Allah, lalu nangis kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Contohnya tadi masa saya baca pada rakaat yang kedua, saya baca surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni dia macam famous lah, selalu orang baca, imam pun baca, Jumaat pun orang baca, dan solat witir pun orang baca. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekali-sekala cubalah kita hayati maksudnya. Mesej saya ni adalah, kalau boleh surah Al-A'la tu kita memahami maksudnya. Sebab bukan saya seorang, imam ni baca, imam tu baca, pergi masjid ni pun baca, pergi masjid tu pun baca. Jadi dia antara surah popular yang selalu dibaca. Jadi surah yang popular ni, apa kata kita baca terjemahannya. Jadi setiap kali kita masjid ni pun kita faham maksud dia, pergi masjid tu pun kita faham maksudnya. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu part di mana Allah berbicara secara direct pada kita. Kalau kita memahaminya, apa dia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qad aflaha ma tazakka, ya. 4 ayat saja nak share. Qad aflaha ma tazakka, maksudnya qad aflaha, sesungguhnya berjayalah, man tazakka, orang yang setelah menerima peringatan itu dia berusaha membersihkan dirinya, dia pun taat pada Allah dan lakukan amalan-amalan yang soleh. Qad aflaha, ya, macam hayya alal falah, qad aflaha, berjaya, ya. Orang yang patuh pada Allah, dia bersihkan diri dia, minta ampunan Allah, taat pada Allah. Kemudian apa dia buat lagi? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara zikir, wa dzakara asma rabbih, dia pun sebut-sebut nama Allah dengan lidahnya dan hatinya menyebut nama Allah, serta fasalla, solat, dan dia mengerjakan sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita dengar qad aflaha ma tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, Allah kata berjayalah, ya. Bila Allah kata berjayalah, kita harap, ya Allah, mudah-mudahan akulah orangnya. Yang berjaya tu mudah-mudahan akulah orangnya, orang yang membersihkan jiwa daripada dosa-dosa. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, lalu kita pun, ya Allah, kita pun sebut nama Allah, alhamdulillah, zikir pada Allah, dan kita pun dirikan solat. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kata Allah, tetapi kebanyakan daripada kamu tidak melakukan yang macam tu. Tak ramai di antara kamu yang nak bersihkan diri dia, bersihkan jiwa dia, bertasbih pada Allah, lalu dirikan solat. Tak ramai buat macam tu. Ramai yang leka benda lain lagi. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu lebih utamakan kehidupan dunia. Allah ingatkan, tapi kamu lebih fokus pada kehidupan dunia.
wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal abadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dengarkan, kita kata bila imam baca qad aflaha man tadhakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Tapi kamu macam mana? Kamu lebihkan dunia kan? Kamu sibuk dengan dunia kan? Kamu lalai dengan dunia kan? Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat tu jauh lebih baik, ya. Jangan sibukkan sangat dengan dunia tu, ya. Sibukkan diri dengan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu satu. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah pendek yang lain adalah surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi pohon tin dan pohon zaitun, wa turi sinin dan bukit Saina, wa hadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman, negeri Mekah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menjadikan manusia sebaik-baik, ahsan, paling baik kejadian. Allah telah jadikan kita ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik keadaan, sebaik-baik ciptaan. Tapi apa Allah sebut tu? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka asfal, paling rendah. Kalau mereka tak taat pada Allah, kalau mereka tak syukur pada Allah, kalau mereka tak lakukan perintah Allah, ya, maka Allah jatuhkan dia, Allah rendahkan dia serendah-rendah golongan, ya. Jadi kita rasa bersalahlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Allah dah jadikan kita sebaik-baik kejadian, sempurna. Ada mata, boleh kita melihat. Ada telinga, boleh kita dengar. Ada lidah, boleh kita cakap. Paling sempurna. Tapi bila kita pandang, kita banyak memandang benda lain selain daripada Al-Quran. Bila kita pandang, kita banyak pandang benda lain selain daripada hadis. Malu pada Allah, ya. Kemudian, ya, bila Allah bagi pandangan mata kepada kita, ada orang salah gunakan mata dia. Malu pada Allah, malu pada Allah. Allah jadikan sebaik-baik kejadian untuk kita, kita melanggarinya, kita menyalahgunakannya. Macam itulah, ya. Jadi sebenarnya surah pendek pun boleh, ya. Surah pendek pun boleh untuk kita buat kita nangis sebenarnya kalau kita faham. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau tak boleh nak baca surah panjang-panjang, baca terjemah surah pendek-pendek pun jadilah, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, galakan membaca Al-Quran secara tartil. Ni adablah, sunat. Sunat bila mana kita baca Al-Quran secara tartil. Pembaca Al-Quran digalakkan membaca Al-Quran secara tartil. Ulama, ya, rahimahumullah ta'ala bersepakat bahawa bacaan secara tartil adalah sunat. Ya, baca Quran kena tartil, ya. Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, secara tartil. Tapi tartil tu macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalau orang tanya, kamu baca Quran secara tartil ke? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tartil itu sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, tajwid daripada kalimah jawada, jaid, kita memperelokkan, memperbaguskan sebutan huruf-huruf tu. Sebut betul-betul, maksud kita jelaskan cara sebutan, sebut tu daripada makhrajnya, janganlah semua sama. Sebab apa? Contohnya dalam huruf-huruf Al-Quran ada beberapa huruf yang bunyinya seakan-akan sama tapi cara sebutannya tak sama. Contoh macam kita S, satu je S kita kan, S saja. Tapi dalam bahasa Arab ada tha, ada
sin, ada sa, ada sad, ada sa, ada shin, ada sya. Ada yang nipis, ada yang tebal. Makhrajnya, tempat keluarnya pun tak sama, cara sebutannya pun tak sama. Jadi janganlah baca tu tanpa, maksudnya bila kita baca ihdinas sira, kita tak baca sin, kita baca sad, ihdinas sira. Tapi kalau kata bunyi sama je, tak sama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tajwidul huruf bererti kita menyebut setiap huruf tu daripada makhrajnya dengan betul. Dan kedua juga, tajwidul huruf bererti bila kita baca Al-Quran tu biar berbutir. Macam Kelantan sebut berbutir lah, maksudnya janganlah macam baca Al-Quran tu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik, tak dengar huruf apa tu dia baca tu kan, ya. Kita nak jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak dengar apa dia sebut tu. Jadi tajwidul huruf tu kita mempronouncekan, kita menyebutkan setiap huruf itu secara jelas dengan betul daripada makhrajnya. Yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, dan kita kena tahu juga bagaimana untuk berhentikan bacaan, ya. Kat mana yang kita boleh berhenti, kat mana tak boleh berhenti. Kena belajarlah ilmu tajwid tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, ada waqaf qabih, ada waqaf yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang tak elok kita waqaf di situ. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah maksudnya tartil. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak apa saya baca lagi satu hadis, kemudian saya nak jelaskan sikit kategori bacaan Al-Quran tu macam mana. Sabit sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah ni adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah dengar nama Ummu Salamah, biasanya kita akan teringat kepada satu hadis, ya. Hadis tentang doa ketika ditimpa musibah. Ya. Jadi dengan Ummu Salamah ni lah cerita dia. Dan bukan cerita yang ni lah, nak cerita sikit lah bila disebutkan namanya. Ada seorang sahabat namanya Abu Salamah radhiyallahu anhu, mendengar sebuah hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidaklah seseorang itu ditimpa satu musibah lalu dia istirja. Istirja tu apa? Istirja tu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Lalu dia membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dibaca doa tu, melainkan Allah pasti akan gantikan sesuatu yang lebih baik untuknya, ya. Mesti Allah gantikan. Kalau ditimpa musibah kena baca doa ni, mesti Allah gantikan yang lebih baik. Lalu hadis itu diajar kepada isterinya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pun tahulah hadis tu, ya. Belajar hadis tu, tahu kalau ditimpa musibah baca macam tu. Jadi satu hari Ummu Salamah ditimpa musibah. Apa musibah itu? Kematian suaminya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Jadi dia teringat satu hadis ni, lalu dia pun istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya juga. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah bagi saya pahala ya Allah di atas musibah yang saya hadapi ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan buat saya sesuatu yang lebih baik daripadanya. Lalu Ummu Salamah tersebut dikata, ada ke lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Sebab Abu Salamah memang seorang yang baik, seorang sahabat yang soleh, ya, seorang sahabat yang baik, kan. Dia tersebut begitu. Rupa-rupanya Allah betul-betul menggantikan buatnya seorang lelaki yang lebih baik sebagai pengganti kepada Abu Salamah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nak ceritakan satu saja. Beliau disifatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bacaan yang jelas, mufassaratan, baca tu orang boleh faham sebiji-sebiji maksudnya, harfan-harfan,
huruf demi huruf. Jadi sebutir-sebutir boleh dengar bacaan baginda dan boleh difahami bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum kita berhenti nak bagi tahu bahawa kategori bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam tu ada berbagai cara. Ini salah satu caranya, iaitu cara yang perlahan-perlahan, sebutir-sebutir boleh didengari, ya. Jadi itu namanya bacaan yang lambat, bacaan yang perlahan. Bukan perlahan daripada volume, tetapi daripada segi kelajuan. Perlahan kelajuannya, perlahan saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada bacaan baginda yang laju, surah, bacaan yang laju. Dan yang ketiga, ada bacaan yang sederhana. Jadi para ulama menyebutkan 3 kategori bacaan ini. Yang lambat tadi itu namanya tahqiq. Baca sebutir-sebutir, satu-satu dibaca, satu-satu huruf tu didengari satu-satu persatu, lambat sekali. Yang kedua, yang laju tadi, itu namanya al-hadr, hadar, ya. Bacaan laju, ya, bacaan laju. Manakala bacaan yang sederhana tu namanya bacaan tadwir, ya, tadwir. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagian para ulama disebutkan baca tartil tu macam mana. Baca tartil tu ada 3 kategori. Boleh baca laju, iaitu hadar. Boleh baca sederhana, iaitu tadwir. Boleh baca perlahan, iaitu tahqiq. 3-3 ni pun dikira sebagai tartil, selagi mana bacaan tajwid tu dijaga, selagi mana panjang pendek dijaga, selagi mana dengung tak dengung dijaga, selagi mana wakaf, tempat yang elok itu dijaga. Tak kisah laju tu macam mana, tetap dikategorikan sebagai tartil. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara bacaan secara tartil ni insya-Allah kita akan sambung dengan lebih jelas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Jadi kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang terhadap dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat mengamalkan adab-adab membaca Al-Quran, ya Allah. Bantulah kami agar kami dapat menangis ketika mana membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami agar kami dapat baca Al-Quran pada siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.